Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggal 16 Mei rata-rata seluruh Malaysia hari ini, seluruh negara kita menyambut Hari Guru, yang mana kita menghargai guru-guru yang telah mengajarkan kita daripada manusia yang tidak mengerti dan mengenal apa-apa sehingga menjadi manusia yang mengetahui segala benda dan mengerti tentang segala benda. Maka jasa mereka itu adalah sangat besar. Maka hari ini sebelum kita cakap berkaitan guru di sekolah, sebelum kita cakap berkaitan dengan guru di sekolah menengah, sekolah rendah, di kolej, semua peringkat, maka kita turun dulu. Yang pertama sekali, guru yang mengajarkan kita adalah kedua ibu dan bapa kita. Adalah guru yang terbaik yang mula mengajarkan kita segala benda sebelum kita melangkah kaki ke alam persekolahan. Ibu dan bapa lah manusia yang telah mengajarkan kita segala-galanya. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah Subhanahu wa taala nak memuliakan satu bangsa atau satu kaum, Allah tidak semata-mata akan memberikan kemuliaan, kekayaan kepada mereka. Allah tidak semata-mata akan berikan kemewahan kepada mereka, atau Allah tidak semata-mata memberikan apa sahaja benda dari sudut material untuk memuliakan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan lahirkan pemimpin-pemimpin yang cemerlang supaya mereka ini menjadi gemilang dan mereka ini menjadi mulia. Sejarah menunjukkan kepada kita apa yang berlaku kepada Bani Israel, Nabi Allah Musa alaihi salam, ketika mana dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka ini disiksa oleh Firaun, dipaksa buat piramid dan sebagainya. Maka Allah nak memuliakan mereka, mengeluarkan mereka daripada kemelut, kesusahan dan kehinaan. Allah hantar Nabi Allah Musa alaihi salam untuk hilangkan segala kegelisahan mereka. Begitu juga berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin yang agung, rahmatan lil alamin, yang datang bukan sahaja untuk menyelamatkan bangsa Arab khususnya yang mereka ini dalam keadaan kejahilan, yang mereka ini membuat segala dosa, judi dan sebagainya, minum arak dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala hantar satu pemimpin yang agung, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk selamatkan bukan sahaja jahiliah, bahkan Allah Subhanahu wa taala hantar untuk selamatkan seluruh manusia daripada kekacauan, terutama akidah, dan selamatkan mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Seorang bapa, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka di rumah kita hari ini adalah semata-mata untuk beri satu kemuliaan dan untuk mendorong semua manusia yang ada di rumah itu, mendorong mereka dari segi akhlaknya, mendorong mereka dari segi akidahnya, mendorong mereka ini dari segi emosi, ekonomi dan sebagainya. Seorang bapa, apa sahaja yang berlaku di rumah hari ini adalah puncanya itu adalah seorang bapa yang Allah Subhanahu wa taala beri untuk mengukuhkan institusi kekeluargaan itu. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan memimpin di rumah kita ni atas nama kita ni seorang bapa. Aku tua, hang kena ikut cakap aku sebab aku bapa hang. Aku besar, hang kena ikut cakap aku sebab aku bapa hang. Aku makan garam dulu, hang kena ikut cakap aku sebab aku pengalaman banyak. Yang tu semua angkat buat tepi. Sebab apa? Sebab kalau kita memimpin rumah kita dengan atas nama kita ni sebagai orang lama atau hanya semata-mata sebagai faktor usia, maka akan tiba satu masa anak kita akan lebih usia daripada kita. Akan tiba satu masa anak kita akan besar, kita akan makin lama makin tua, makin lama makin lemah. Anak kita daripada kecil yang lemah, dia akan jadi kuat, jadi kuat, jadi kuat, sampai satu masa kita akan terbaring, sampai satu masa kita terpaksa berhajat pada mereka. Maka mereka akan kata pula, sekarang ni kami dah tua, sekarang ni kami dah besar, sekarang ni kami dah dewasa, kamu sebagai bapa dengar cakap kami pula. Bukan ini yang Islam ajak pada kita memimpin sesebuah rumah tangga itu atas dasar seniority atau atas dasar umur atau atas dasar pengalaman semata-mata, tapi lebih besar daripada tu yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada tanggungjawab seorang bapa itu, seperti mana ya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu أنفسكم وأهليكم نارا عليها ملائكة
غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul azim. Wahai orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah diri kamu dan diri ahli keluarga kamu daripada azab neraka aku, kata Allah, kerana di atas neraka itu ada malaikat yang sangat bengis dan sangat kasar, yang mana malaikat-malaikat ini tidak pernah derhaka pada aku walaupun seketika, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran yang Allah beri pada kita, seorang bapa yang tujuan dia bukan semata-mata menjadikan ahli keluarga itu bangga disebabkan dia tu seorang bapa, tapi Allah letakkan padanya sebagai guru yang pertama di rumah. Allah memberi tanggungjawab padanya sebagai seorang pendidik yang pertama di rumah, supaya mengeluarkan keluarga itu pertama daripada kemelut akidah yang melanda keluarga tadi. Yang kedua, nak selamatkan ahli keluarga kita daripada neraka. Kata Nabi SAW, min haqqil walidi an waladihi an yu'allimahul kitaba wal adab. Antara hak-hak seorang bapa kepada anaknya adalah mengajarkan anaknya itu kitab, itulah agama, dan adab dan akhlak yang baik pada mereka. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beri tanggungjawab kita dengan ayah. Jangan seronok saja dapat anak, jangan seronok anak ramai, tapi dalam masa yang sama kita abaikan tanggungjawab kita untuk menjadi manusia-manusia yang reti terima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat title yang Allah Subhanahu wa taala bagi sebagai pendidik yang pertama di dalam rumah kita. Itulah dia nama kita sebagai seorang bapa dan nama kita sebagai seorang ayah. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak mungkin ada banyak benda yang kita cakap dia akan terlepas pandang, dia tak ada nak ikut, dia tak ada nak dengar. Tapi ingat, anak kita boleh ikut setiap sesuatu perbuatan yang kita buat di rumah. Dia lebih senang nak ikut perbuatan kita daripada dia ikut percakapan kita. Sejarah Islam menunjukkan betapa manusia-manusia dahulu yang menjadi seorang bapa, di samping mereka ini menjadi bapa yang cemerlang dari segi akidah mereka, berjaya membawa seluruh keluarga kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Antara contoh bapa yang cemerlang itu adalah yang pertama yang berlaku kepada Umar bin Abdul Aziz. Ketika mana Umar bin Abdul Aziz bawa anak dia yang kecil itu ke dalam Baitul Mal. Budak kecil, tahulah tuan-tuan, kita ada anak budak-budak kecil ni, dia bukan boleh duduk satu tempat. Dia melewang sini, dia melewang sana, dia melewang sini. Akhirnya dia jumpa satu buah apple dalam Baitul Mal yang digunakan untuk beri zakat dan sedekah. Apa dia buat? Budak kecil dia ambil gabui di baju, dia pun makan. Umar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, apa dia buat? Dia tengok saja anak dia tu, dia lari, dia pergi dekat anak dia, dia cabut daripada anak dia tu apple, dia buang daripada mulut dia apa sahaja belen apple hadu ada. Dia kata yang ni semua bukan milik kita, yang ni milik orang. Hang satu budak kecil hang jangan ambil benda hak bukan milik kita. Anak dia bila besar, bila main nak sembang dengan dia bab berkaitan dengan apa, dia akan tanya, aku nak tanya ke hang, nak cakap aku bab rumah ke nak cakap aku bab negara? Dia kata tak, nak sembang bab rumah. Apa Umar bin Abdul Aziz buat? Padamkan pelita yang dinyalakan atas duit kerajaan, padamkan pelita yang dinyalakan atas duit rakyat, padamkan pelita yang dinyalakan di atas wang ringgit titik peluh rakyat, dan dia nyalakan lilin hak milik dia sendiri. Sebab hang nak cakap benda berkaitan dengan rumah, aku tak mau buka lilin dan membazirkan sesuatu yang bukan daripada milik aku. Subhanallah. Ini seorang bapa yang cemerlang, yang sehingga menjadikan mereka ini terdorong untuk dapat apa? Hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang berlaku pada seorang sahabat yang bernama Sahal bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata dia, aku selalu tengok bapa aku qiyam di waktu malam. 3-4 pagi dia bangun qiyamul lail. Tiap-tiap malam bangun qiyamul lail. Satu hari aku terjaga, kata dia Sahal bin Abdullah. Ketika itu umur aku baru 3-4 tahun. Bila aku bangun daripada tidur tu, bapa aku panggil aku. Bapa aku kata kat aku selepas aku pergi tandai semua duduk tepi dia, hang nak ada qiyamul lail sama dengan aku? Maka aku pun berqiyam beberapa rakaat dengan dia, kata Sahal bin Abdullah, sehingga bapa aku dudukkan aku, dia tengok mata aku, dia pegang tangan aku dengan kasih sayang. Dia kata, wahai Sahal, ingatlah kalimah ini setiap hari sebelum hang tidur. Hang kata, Allah yashhaduni, Allah yanzuruni,
Allah ya'rifuni. Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat aku. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang aku sedang buat, dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa akan menyaksikan aku. Kata Sahal bin Abdullah, kalimah itu aku ulang sehingga aku menjadi besar, sehingga setiap dosa yang aku nak buat dengan Allah Subhanahu wa taala, tiba aku teringat 3 kalimah ni, aku tak teringin nak buat dosa, dan aku teringin nak buat salah. Aku teringat perkataan Allah sedang melihat aku, Allah sedang menyaksikan aku, dan Allah sedang mengetahui apa yang aku buat, maka aku tak jadi nak buat dosa dan maksiat. Ini tarbiyah yang diajar oleh ulama-ulama dulu salafus saleh kepada anak mereka seawal 3-4 tahun diterapkan benda-benda agama. Contoh kenal yang nama dia Imam Haramain, Imam Juwaini rahimahullah taala. Imamul Haramain, satu hari masa dia tengah cakap, dia tergagap. Orang tanya dia, wahai satu ulama yang hebat, kamu fasih selalu cakap, sebab apa hari ni cakap jadi macam tersangkut-sangkut? Kata dia, masa aku kecil, aku disusukan oleh ibu aku setiap hari. Ada sekali itu, kisah ini disebutkan di dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Biadata ulama-ulama Asy-Syafi'iyah. Apa kata dia? Ketika aku disusukan oleh mak aku satu ketika, ada satu hari tu mak aku ni jadi kalut sebab bapa aku nak mai. Mak aku bagi kat siapa? Hamba aku di rumah tu untuk susukan aku. Bila bapa aku balik, bila bapa aku tengok aku sedang disusukan oleh hamba di rumah aku ni, maka bapa aku tarik aku, dan bapa aku cuci mulut aku, bawa keluar semua susu ada belen daripada mulut aku. Sebab hamba di rumah aku ni ada satu sejarah, dia pernah makan kambing jiran dia sebelum isteri dia tu minta izin pada suami dia, tak balik lagi, dia sembelih dulu buat kenduri, dia dimakan dulu, balik baru minta izin. Maka bapa Imam Juwaini rahimahullah taala keluarkan semua belen susu tu, dan kata Imam Juwaini, yang aku sangkut dengan hampa ni, belen susu yang bapa aku tak dan nak bawa keluar tu, dia serap masuk dalam badan aku. Ada bila-bila aku cakap aku jadi calang, bila-bila aku cakap aku jadi sangkut. Subhanallah. Bukan kita kehilangan ulama-ulama yang dahulu yang hebat, bahkan kita juga kehilangan bapa-bapa yang macam dulu yang hebat tu tak ada dah. Luqman Al-Hakim, ketika mana dia menasihati anak dia, apa kata dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Surah Luqman juzuk yang ke-21. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, jangan kamu syirik dengan Allah, kerana syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar sekali. Tengok Luqman ajak apa pada anak dia? Jangan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang diwasiatkan oleh Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika mana Yaqub alaihi salam dia kata kepada anak-anak dia panggil anak-anak dia masa dia nak mati dah, dia panggil dah. Dia kata, ma ta'buduna min ba'di, aku nak tanya hampa besok bila aku tak ada, besok bila ayah dah mati, besok bila bapa dah tak ada, hampa nak sembah siapa? Hampa nak sembah Allah ke? Hampa nak sembah Tuhan yang lain? Hak lain Nabi Yaqub alaihi salam tak risau. Hang dia tak tanya hang nak makan kedarah apa. Dia tak tanya hang nak minum air apa, aku tak ada. Hang siapa nak hantar hang pergi sekolah? Siapa nak ambil hang balik tuition? Contohnya. Tapi kerisauan kita hari ni dengan anak-anak kita hari ni, berapa ramai hari ni yang ambil berat dengan akidah anak dia, berapa ramai hari ni yang ambil berat dengan agama anak dia. Yang kita mahu anak kita dapat 5A, tapi dalam masa yang sama 5 waktu semayang dia tak ambil tahu, kita tak pernah kisah dengan dia. Yang kita mahu anak kita tu mesti dapat keputusan cemerlang, dapat beberapa A dalam PMR, SPM dan sebagainya. Anak kita pergi tuition, balik semayang pun kita tak pernah tanya. Anak kita pergi sekolah, balik sekolah mai tak ni apa, anak sekolah pergi tuition tak tutup aurat, kita tak pernah tanya apa kepada dia. Yang kita tahu, bak dunia kita akan marah, bak agama
kita tak pernah kata apa pada dia. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, seorang bapa tak boleh senyum senang lenang masuk dalam syurga dalam keadaan dia abaikan keluarga dia. Jangan harap kita boleh masuk syurga dengan senang. Balik rumah, buka Yasin surah juzuk yang ke-23. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Hari ini akan dipisahkan orang-orang yang mujrim, yang dosa dengan Allah. Hari ini kalaulah kita dengan tangan isteri kita di rumah, hari ini kita nak jalan masuk dalam syurga, malaikat akan tahan, hang tak boleh masuk syurga sebab anak hang di belakang tu lupa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini isteri nak masuk syurga ke, suami nak masuk syurga, terutama kita ni sebagai bapa, jangan senang harap boleh lepas masuk, tak ada. Tapi hari ini jiwa kita hari ini, bagaimana keluarga kita, macam mana seronok kita makan tom yam ramai-ramai duduk sekali, macam mana kita pergi berjalan ramai-ramai di pasar malam satu keluarga. Di dunia kita seronok sebagai satu keluarga, macam tu juga kita nak keluarga yang sama berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masa yang sama kita tak pernah biar. Hari ni kita bangga kalau kita pegang tangan anak kita 3 atau 5 tak pakai tudung, kita jalan dengan dia, dan kita seronok pula. Ai, anak akak siapa tu? Orang mana duk usung tu? Bagus tu. Bangga. Sebab apa? Orang kata anak aku ni, orang kata ni apa, markah aku. Dia kata aku nak menikah 2 pula. Seronok. La ilaha illallah. Dia bangga. Dia seronok. Anak dia tak pakai tudung. Dia seronok. Jalan depan orang semua tunjuk. Dia bangga isteri dia tak pakai tudung. Dia bangga duduk di kedai ramai-ramai macam tu dengan keadaan dia tu pakai rantai dan sebagainya melawan. Tak ada agama dalam kehidupan kita hari ini. Jangan harap kita nak dapat bayangan syurga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia lagi manusia jadi teruk. Pilah cek di Jabatan Agama. Pilah cek di Mahkamah Syariah. Berapa ramai pasangan-pasangan yang bercerai. Muda ada, tua ada, macam-macam kes bercerai. Kebanyakan perceraian berlaku adalah apa? Bila mana institusi rumah tangga itu rapuh dan runtuh. Bila mana kekuatan agama tak ada di dalam keluarga tadi tu, maka dia akan jadi rapuh. Dah agama tak ada, suami pun tak semayang, suami balik mai jadi bebai, nasi tak ada, rimbu bini terajang pukul, yang tu macam-macam dia buat, hentak di sini, hentak di situ, bagi kepala dengan telefon, bukan telefon biasa ni, telefon tu kebuak bagi. Menangis kawan tu tersandak di dinding. Sebab apa? Agama tak ada ketenangan dalam hati kita. Tapi hari ini kalau bapa berperanan sebagai seorang bapa, Allah akan turunkan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam kehidupan tu. Anak-anak kita akan duduk di dalam rumah kita, ketenangan Allah akan bagi pada kita. Di rumah kita ada baca Quran. Bayang seronoknya kita bangun 3 pagi tengok anak kita duduk qiyamul lail. Subhanallah. Bangun 4:30 pagi tengok isteri kita duduk tasbih dengan Allah, menangis dengan Allah depan Allah Subhanahu wa taala. Kita pula hari ni ibadat. Di rumah kita ni, suasana tu bayangan syurga duk ada dalam kehidupan kita. Mana nak dapat benda-benda tu? Kalau kita sebagai bapa hari ni orang azan pun duk nganga duk sembang di kedai. Kita sebagai bapa hari ni orang azan pun tak ada perasaan kita kata apa? Nak dekat diri dengan Allah, nak bawa anak-anak main sama-sama di masjid, duduk ceramah, kuliah dan sebagainya. Tak ada. Jiwa kita tak ada benda tu. Maka hari ni muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mailah kita jadi hari ini sebagai seorang guru pada anak-anak kita. Mailah kita jadi hari ini seorang pendidik pada anak-anak kita sebelum pendidikan itu diswastakan kepada guru di sekolah. Ingat tuan-tuan, Allah tak akan tanya seorang guru di akhirat, tapi Allah akan tanya seorang bapa dengan mak dengan bapa dia. Sebab Nabi SAW menyebut, kullu mauludun yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap seorang bayi itu beranak dalam keadaan apa? Putih bersih. Fa'abawahu, dan mak dan bapa dialah manusia yang pertama yang bertanggungjawab untuk apa? Untuk mencorakkan budak tu, sama ada corak yang dilukis itu adalah corak Yahudi, corak Majusi dan corak Nasrani. Kesemua itu adalah pen yang dipegang oleh seorang ibu dan bapa. Jangan kita kata ni semua cikgu lah tak ajar ni, hamba pergi sekolah semua pinganga di sekolah semua cikgu merepek. Ingat, jangan tanggungjawab yang sebenar kita itu diswastakan kepada pihak yang lain, kerana kita adalah manusia yang bertanggungjawab, yang Allah Subhanahu wa taala beri anugerah. Dan manusia-manusia yang berjaya memikulkan tanggungjawab ini adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan bebankan seorang itu
dengan bebanan yang di luar kemampuan dia. Allah bagi kita beban, bukan beban, maksudnya satu anugerah keluarga pada kita hari ini. Kita dapat jaga keluarga tu dengan baik, maka Allah bagi rahmat pada kita. Biar kita mula dengan rumah, macam mana Nabi SAW sebelum Nabi tarbiyah kepada kaum dia, sebelum Nabi tarbiyah kepada kabilah-kabilah luar yang datang buat haji, Nabi SAW memusatkan tarbiyah atau memulakan tarbiyah itu di rumahnya sendiri bersama isteri baginda yang tercinta. Itulah dia Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.